Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan segi kesyukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah-Kurnia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya dapat kita bersama pada malam ini meneruskan lagi siri pengajian tafsir kita, iaitu tafsir surah Al-Waqi'ah. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kupasan pada ayat 26, 27 dan seterusnya dari surah Al-Waqi'ah. Terlebih dahulu kita buka dulu majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita sama-sama membaca ayat 26 dan seterusnya dari surah Al-Waqi'ah. Saya baca seperti biasa dan puan-puan boleh ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة Sadaqallahul Azim. Terjemahan ayat 26 sehingga ayat 33 surah Al-Waqi'ah. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, tetapi mereka mendengar ucapan salam dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian,
Kita berada dalam tema yang kedua, iaitu berkaitan tema 3 golongan pada hari kiamat. Masih lagi dalam subtema ataupun tema kecil yang pertama, iaitu golongan yang pertama yang dipanggil sebagai golongan as-sabiqun. Sepintas lalu untuk kita buat ulang kaji sedikit mengenai kandungan surah Al-Waqi'ah yang telah kita sentuh. Dalam surah Al-Waqi'ah ini mengandungi beberapa tema utama. Tema yang pertama bermula dari ayat pertama sehingga ayat 7, berkaitan gambaran realiti berlakunya kiamat. Kemudian sambung pada tema yang kedua berkaitan 3 golongan pada hari kiamat yang bermula dari ayat 7 sehinggalah ayat 57. Tema yang kedua ini agak panjang kerana ia terbahagi kepada 3 tema kecil, yang mana setiap satu tema kecil itu mewakili satu golongan. Jadi tema kecil yang pertama ialah golongan as-sabiqun. Penceritaan golongan as-sabiqun ini bermula dari ayat 10 sehinggalah ayat 26. Kemudian masuk kepada tema kecil yang kedua, iaitu golongan kanan, bermula dari ayat 27 sehinggalah ayat 40. Kemudian tema kecil yang ketiga mengenai golongan kiri, bermula dari ayat 41 sehinggalah ayat 57. Habis tema yang kedua, masuk kepada tema yang ketiga. Tema yang ketiga berkaitan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bermula dari ayat 58 sehinggalah ayat 74. Dalam tema yang ketiga ini terdapat 4 tema kecil yang mewakili setiap nikmat yang digambarkan dalam surah Al-Waqi'ah. Yang pertama ialah nikmat kehidupan dan nyawa yang Allah berikan kepada kita, bermula dari ayat 58 sehinggalah ayat 62. Kemudian masuk kepada tema kecil yang kedua dari tema yang ketiga, ialah berkaitan nikmat tumbuh-tumbuhan yang bermula dari ayat 63 sehinggalah ayat 67. Kemudian masuk kepada subtema ataupun tema kecil yang ketiga, iaitu berkaitan nikmat air, bermula dari ayat 68 sehinggalah ayat 70. Kemudian yang terakhir, tema kecil yang keempat berkaitan nikmat api, bermula dari ayat 71 sehinggalah ayat 74. Setelah itu habis tema yang ketiga, masuk pada tema yang keempat, berkaitan kemuliaan dan keagungan Al-Quran yang bermula dari ayat 75 sehinggalah ayat 82. Begitulah seterusnya yang insyaAllah kita akan tiba setelah mana sampai kita pada ayat-ayat berikut. Saya tak sentuh semualah sebab insyaAllah kita akan melaluinya juga bila sampai masanya pada ayat yang berkenaan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan keterangan yang saya sampaikan tadi, maknanya kita berada dalam tema yang kedua, iaitu 3 golongan pada hari kiamat. Dalam tema kecil yang pertama mengenai golongan yang terbaik yang dipanggil sebagai golongan as-sabiqun. Kita dah nak habis, sikit lagi kita nak habis golongan yang pertama ini, iaitu golongan as-sabiqun. Kita berada pada ayat 26. Habis ayat 26 masuk kepada ayat 27, itu telah masuk ke dalam subtema yang kedua yang baru, iaitu mengenai golongan kanan pula. InsyaAllah dengan kesempatan masa yang ada kita akan masuk kepada golongan kanan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 24 dari surah Al-Waqi'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'a maksudnya sebagai balasan, bima dengan apa, ba tu maksudnya dengan, ma tu apa, kan yang telah mereka, ya'malun kerjakan, yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi berdasarkan ayat 24 ini, Allah Subhanahu wa taala
minta maaf, ayat 26. Saya terawal sedikit. Ayat 26, tengok kepada ayat 26. Illa qilan salaman salaman. Tadi kita baca ayat 26. Saya tertengok ayat 24. Illa qilan salaman salaman, illa kecuali ataupun melainkan. Qila dikatakan kepada mereka, iaitu kepada penghuni syurga, salaman salaman, ucapan sejahtera, ucapan sejahtera. Dua kali disebutkan pada ayat 26 itu. Ayat 26 ini dia tidak boleh tengok hanya semata-mata ayat ini. Ia kena undur sedikit pada ayat 25, iaitu mengenai ciri-ciri golongan yang beriman dalam kalangan as-sabiqun ketika mereka berada dalam syurga. Apakah yang berlaku dalam syurga dalam kalangan golongan as-sabiqun? Ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Antaranya ialah sebagaimana yang terdapat pada ayat 25 dan 26, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thiman. Mereka ini tidak mendengar padanya, iaitu di dalam syurga itu, lagwa, apa itu bicara yang sia-sia. Maknanya kalau mereka mendengar ataupun tidak mendengar perkara yang sia-sia, dalam masa yang sama juga di dalam syurga mereka tidak berbicara perkara yang sia-sia. Sudah tentulah bila dikatakan mendengar, mestilah ada orang yang berbicara dengan mereka. Maknanya soal bicara dan soal pendengaran mereka tidak ada pun sesuatu yang sia-sia. Ini suatu luar biasa yang ada pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita kupas pada sesi yang lepas. Saya tidak mahu kupas secara panjang lebar, kita tengok pada ayat 26. Wala ta'thima, dan mereka tidak berbicara ataupun tidak mendengar, apatah lagi perkara yang berdosa, yang membawa kepada dosa. Tetapi apa yang mereka dengar di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, illa qilan salaman salaman. Yang mereka dengar hanyalah dibicarakan, dikatakan kepada mereka ucapan sejahtera. Salaman salaman. Dua kali Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat ini, penghuni syurga hanya semata-mata mendengar ucapan sejahtera. Antara yang ucapan sejahtera yang kita fahami ialah ucapan salam itu, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan hanya kepada orang yang kita kenal. Kita juga sewajarnya menyampaikan ucapan salam ini terhadap orang yang kita tidak kenal, selagi mana dia sebagai seorang Muslim. Kerana inilah merupakan suatu budaya dalam kalangan penghuni syurga, yang mana mereka ini sering mendoakan dan mengucapkan ucapan penghormatan dan kesejahteraan kepada penghuni syurga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu persatu ciri-ciri penghuni syurga ini, bukan hanya semata-mata kita nak lihat, wah hebatnya penghuni syurga itu. Bukan hanya semata-mata terhenti di situ. Tetapi lebih jauh daripada itu, ialah kita cuba menerapkan kepribadian seperti ahli syurga. Mereka ini tidak berbicara, melainkan bicara mereka hanyalah bicara penghormatan dan salam. Mereka ini tidak mendengar ucapan nista dan sebagainya. Mereka ini tidak berkata yang sia-sia, mereka tidak mendengar perkara yang sia-sia, apatah lagi yang mendatangkan dosa. Ini seharusnya kita cuba budayakan dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Kalau kita betul-betul nak menjadi dalam kalangan golongan mereka. Ada banyak lagi ciri-ciri yang telah kita sebutkan sebelum ini, yang mana mereka ini diberikan kerehatan, dan mereka ini apabila berbicara sesama mereka ini dengan penuh adab. Ada kita sentuh sebelum ini, yang mana terdapat pada ayat 15 dan 16. Tetapi tak perlulah saya kupas di sini kerana kita telah kupas pada sesi yang lepas. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan apa yang mereka dengar dan apa yang diucapkan kepada mereka ialah ucapan salam. Jadi ucapan salam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia tidak sekadar memberi salam itu, Assalamualaikum, tetapi maknanya adalah lebih luas, merangkumi ucapan yang sifatnya mendoakan orang yang berbicara dengan ucapan penghormatan kepada orang yang dibicarakan pada, ucapan berbentuk perkhabaran, tanya khabar, dan juga mengambil berat terhadap orang yang mereka berbicara. Ini semua terangkum dalam ucapan salam. Ucapan yang baik
yang dilakukan oleh mereka dalam syurga. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bayangkan kalau kita pada hari ini nak dalam sehari pun, cukup 24 jam, dalam sehari pun, pernah tak kita melalui satu masa di mana dalam sehari, bukan sepanjang hidup, sehari saja cukup, pernah tak kita melalui dalam 24 jam ini, kita tidak pernah mendengar ucapan yang sia-sia ataupun bunyi ataupun kata-kata dan seumpama dengannya yang sia-sia, apatah lagi perkara yang mendatangkan dosa. Cukup dalam sehari, pernah tak? Oh, tuan-tuan, hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil. Cukup dengan hanya kita buka radio dalam kereta ataupun kita menonton televisyen, banyak benda-benda yang membawa kepada lawa, tuan-tuan. Kan? Lawa ni suatu perkara yang pada peringkat permulaannya tidaklah berdosa. Tak berdosa. Dan kita kadang-kadang pun melaluinya dalam kehidupan kita. Kan? Tak berdosa. Tetapi ia suatu perkara yang tidak berfaedah. Suatu perkara yang tidak berfaedah, bukan yang membawa kepada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah kata suatu yang mana sama ada perlakuan ke perbuatan tersebut ke ataupun apa jua yang berkaitan kehidupan kita, yang mana ia tidak menambahkan pahala kita. Itulah apa. Yang kedua, tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Perkara yang tidak memberikan manfaat, hanya mungkin sekadar hiburan untuk kita nak layan-layan santai itu saja. Jadi ada juga yang mana hiburan tersebut memanglah tak dapat pahala dan juga tak dapat dosa. Kan? Hanya sekadar kita nak relax gitu. Jadi kadang-kadang boleh sampai ke tahap lawa sehingga memalingkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau berlebihan, ia boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh hukum makruh. Makruh ni Allah murka. Lebih daripada itu, jatuh hukum haram pula apabila bertembung dengan perkara-perkara yang lebih dituntut seperti perkara wajib ataupun sunat. Kan? Ketika itu, maka boleh membawa kepada dosa. Dalam syurga Allah, mereka tidak pernah mendengar perkara-perkara yang melawak, apatah lagi yang mengundang dosa. Boleh bayangkan? Subhanallah. Kita dalam sehari itu, agak-agak kita pernah tak melalui satu masa di mana kita tidak pernah berbicara ataupun mendengar perkara yang sia-sia ataupun yang lawa, yang tak ada apa-apa pun faedah ataupun tidak dapat pahala. Pernah tak? Dalam sehari itu. Agak sukar, betul tak? Sukar, kan? Sukar. Sebab apa? Sebab kita ni dikerumuni oleh suasana globalisasi. Kita ni gadget ada di tangan kita. Kita ni balik ke rumah, TV ada di ruang tamu kita. Kita ni pergi keluar, ada saja orang cakap itu dan ini bersama dengan kita. Dan kadang-kadang percakapan itu pun satu perkara yang tak ada apa-apa pun, yang tak bernilai tambah kepada keimanan kita, tak memberikan nilai tambah kepada ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka justru itu dikira sebagai satu perkara yang lawa. Jadi kalau kita dapat melalui suatu kehidupan kita dalam 24 jam, cukup 24 jam, tak pernah berkata lawa ataupun mendengar perkara yang lawa, yang sia-sia, lagi pula yang mendatangkan dosa, maka Masya Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana begini, suasana dunia era digitalisasi, dunia yang begitu mencabar, kita ni agak sukar untuk terlepas daripada perkara-perkara yang lawa. Kita kadang-kadang secara tak sengaja pun kita pun terjebak dengan perkara yang lawa. Betul tak? Betul, ini realiti. Tetapi kalau kita mampu untuk mengatasinya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasanya juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nyatakan bahawa penghuni syurga ini tidak melalui pun suatu perkara yang lawa. Semuanya berfaedah laku. Sesama mereka pun membicarakan perkara yang baik, yang sejahtera, yang memberikan salam dalam kalangan mereka, mendoakan kesejahteraan mereka dan sebagainya. Semuanya ucapan yang baik semata-mata. Ini luar biasa. Dan inilah yang perlu kita usahakan dan kita budayakan, tuan-tuan, dalam kehidupan kita. Kan? Lagi pula dengan suasana sekarang, tuan-tuan, suasana yang menghambat kita. Kan? Suasana yang menghambat kita dengan macam-macam berita yang kadang-kadang kita tak tahu mana sumber dan punca dia, tuan-tuan. Tak tahu sumber dan punca. Kan? Dengan suasana politik, kempen dan sebagainya, saya tak sebut mana-mana, tapi
kadang-kadang mengganggu juga fikiran kita. Kita pening. Jadi itu saja pun kadang-kadang boleh membawa hati kita kepada lawa. Lawa, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni suatu peringatan juga kepada saya sendiri. Kadang-kadang benda-benda itu pun boleh membawa diri kita kepada lawa dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cabaran kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan bermaksud kita tak boleh mendengar perkembangan isu semasa, boleh, tapi ia dengan cara yang betul dan juga biar betul-betul kita mengenapasi sumber yang betul. Jadi bila kita nak mengenapasi sumber yang betul mengikut syariat, itulah yang perlu kita memiliki keimanan, ilmu supaya kita mampu untuk menangkis dan menapis mana yang betul dan mana yang salah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berbalik kepada ayat 26 ini, kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama, termasuklah yang tertulis dalam kitab tafsir Sawfatut Tafasir ini, illa qilan salama. Maksudnya di sini ialah ay illa qaulu ba'dihim li ba'din salaman. Melainkan apa yang dibicarakan kepada mereka, perkataan yang keluar daripada lidah mereka itu adalah ucapan selamat. Yuhyi bihi ba'duhum ba'da. Mereka saling memberikan penghormatan antara satu sama lain. Wa yafshuna as-salama fima bainahum. Mereka menyampaikan ucapan salam sesama mereka. Jadi ini antara contoh kita nak budayakan ucapan salam, iaitu saling memberikan penghormatan dan juga melontarkan ucapan salam. Qala fil bahr, berkata ulama ataupun imam yang mengarang kitab Bahr, kitab apa ni? Al-Bahr, iaitu kitab Bahrul Muhit yang dikarang oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Apa kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi? Maksudnya di sini, "Wadh-dhahiru annahu istithna'un munqati'un li'annahu lam yandariju fil lagwi wal lahwi." Jadi berdasarkan kepada lafaz illa itu adalah istithna, pengecualian yang terus terputus, dengan erti kata apa bicara mereka sekalipun yang keluar dari lidah mereka di syurga itu tidak termasuk di dalamnya, dan yang dari itu tidak termasuk dalam kata-kata mereka ataupun pendengaran mereka, fil lagwi wal lahwi, perkara yang lawa dan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi selain daripada dua perkara ini, iaitu yang lawa, yang sia-sia, dan juga yang mendatangkan dosa, maka semua itulah merupakan salam, ucapan sejahtera dan juga ucapan penghormatan. Jadi katakan istithna muqaddam, iaitu istithna pengecualian yang tertumpu kepada dua tadi. Apa dia? Iaitu perkara yang lawa, perkara yang sia-sia, dan juga perkara yang mendatangkan dosa. Selain daripada keduanya, maka kesemuanya itulah bicara ahli syurga. Tapi kalau kita cuba berkira-kira, perkara yang lawa dan perkara yang membawa dosa itulah yang banyak dibicarakan. Tuan-tuan, nak berkata-kata suatu perkara yang bermanfaat, lagi pula nak berkata-kata sesuatu yang boleh mendatangkan dosa, yang mendatangkan pahala, nak menyampaikan tazkirah pun kadang-kadang kita tak tahu, tak ada modal. Kadang-kadang sampai tahap tu tak ada modal. Itu pun kadang terjadi, menyebabkan kadang-kadang kita ni terjebak untuk berkata-kata perkara yang tidaklah memberikan manfaat kepada keimanan kita dan pertambahan pahala kepada kita, kan? Jadi kita nak pastikan sesuatu perkataan dan pendengaran itu akhirnya tidak menjadi sia-sia, ialah semua bicara kita ni sebelum mungkin akhirnya menghubungkan kata-kata tersebut dengan Islam. Jadi barulah tidak sia-sia, kerana Islam ni segala-galanya, kan? Cerita pasal beli kereta ke, kan? Beli kereta ni kalau mula-mula kalau cerita pasal beli kereta ke, itu memang nampak macam tak berfaedah. Tapi bila cerita pasal beli kereta kerana keperluan untuk anak-anak ni mengaji agama, bila boleh ada faedah. Ada faedah, keperluan dalam beli kereta supaya anak-anak ni mudah untuk dihantar pergi mengaji. Kalau tak ada kereta kan sedikit sebanyak menyukarkan kita. Sekarang ni banyak kemudahan yang ada, Allah bagi.
Jadi dengan kemudahan tersebut kita manfaatkan di jalan yang betul. Jadi semua bicaranya adalah bicara tentang, walaupun dilihat seakan-akan seperti keduniaan, tapi kita kaitkan dengan akhirat, kaitkan dengan Islam, kaitkan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Memang agak hampir mustahil suatu benda yang begitu hebatlah kalau kita boleh cakap bicara kita ni semua bicara yang berfaedah. Subhanallah, kalau boleh dapat itu alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada pengalaman berjumpa dengan kalau tokoh-tokoh ulama. Masya Allah, yang benar, memang ada segelintir manusia yang begini, yang tutur katanya, tindakannya ini memang semuanya ada faedah, ada faedah. Kerana bila bertemu dengan mereka, saya pernah bertemu dengan ulama di Jordan, saya pernah bertemu dengan ulama di Mesir, ulama-ulama besar, bila berbuat, ya Allah, kata-kata mereka ni mutiara. Apa yang terlintas, yang dikeluarkan oleh mereka dari bibir mereka, lidah mereka, semuanya adalah ilmu. Ilmu tuan-tuan. Masya Allah. Saya pernah bawa kereta bersama dengan ulama, kan? Ulama, dia naik sama mereka, iaitu Syekh Mustafa Bukhari. Kalau tuan-tuan kenal Syekh Mustafa Bukhari ni antara tokoh ulama yang mengarang kitab Fiqhul Manhaji, Fiqh Manhaji ala mazhab Syafi'i, Fiqh Manhaji menurut mazhab Syafi'i. Antara penulis yang terkemuka, tersohor ialah Syekh Ustaz Dr. Mustafa Bukhari, ulama besar. Alhamdulillah saya kesempatan bersama dengan beliau, naik kereta bersama dengan beliau, duduk bersama beliau sepanjang ada tidak kurang 30 minit. Bila saya nak bicara dengan beliau tak cakap perkara yang lain melainkan ilmu dan nasihat. Ilmu dan nasihat. Usia sekarang ni telah cecah 80 tahun dah. Tapi subhanallah, ini ulama. Dan kata-kata mereka ini alhamdulillah dia menyerap dalam jiwa kita. Ini tanda-tanda ulama yang benar. Menyerap dalam jiwa kita. Kita dengar ni Masya Allah, rasa dalam hati kita. Ulama Rabbani, ulama yang sebenar disampaikan, kita dengar Masya Allah, tersentuh kita sampai sekarang. Ingat itu kesan daripada tarbiyah yang ada pada diri kita. Tanda-tanda ulama yang benar, ulama yang mursyid. Bila sampaikan satu perkara kepada kita, kita dengar itu meresap dalam jiwa kita, dan meresap pula kita ingat sampai bila-bila. Dan kata-kata itu mengesankan kita untuk kita berhijrah ke arah yang baik, kan? Ini pun baru masuk tahun hijrah 1445. Kena ada tekad dan azam untuk berhijrah ke arah yang baik. Dengan kesempatan masa yang ada ni, saya pun nak remind dan ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, ambil kesempatan dalam bulan Muharram ni untuk memperbanyakkan ibadah, khususnya puasa. Kerana dalam bulan Muharram ini tergolong dalam bulan-bulan yang haram, kan? Arba'atul Hurum, kan? Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi bila dikategorikan sebagai bulan yang haram, 4 bulan yang haram ini merupakan bulan yang terbaik untuk kita memperbanyakkan ibadah. Iaitu 3 bulan yang bergantian campur 1 bulan yang terasing. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan yang bergantian. Kemudian langkah sedikit hingga ke Rejab. Jadi ada 4 bulan Rejab yang terasing. Jadi boleh kebanyakan amalan dalam bulan Muharram. Dan amalan yang betul-betul dituntut secara jelas di dalam nas hadis Nabi SAW ialah kita berpuasa. Dan sebaik-baik puasa yang dilaksanakan pada bulan Muharram ialah pada 10 Muharram. 10 Muharram. Yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanah allati qabla. Nabi SAW kata, aku berharap, aku mengira Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa setahun yang lalu. Maknanya kalau kita berpuasa pada 10 Muharram ini 1445 Hijrah, maka mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita sepanjang 1444 Hijrah. Ini suatu ganjaran yang begitu besar. Dan yang terbaik, kita tidak berpuasa secara tunggal pada 10 Muharram. Kita perlu
menyelisihi puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi Bani Israel, yang mana mereka juga berpuasa pada 10 Muharram kerana mereka terselamat daripada ancaman Fir'aun bersama dengan Nabi Musa. Ini ya. Untuk membezakan, maka kita perlu berpuasa sama ada sehari sebelum atau sehari selepas, sama ada 9 Muharram ataupun 11 Muharram. Jadi boleh kita berpuasa dalam perkiraan 10 Muharram itu jatuh pada hari Jumaat minggu depan, maka kita mulakan berpuasa pada hari Khamis insya-Allah. Jadi ini selingan untuk hijrah kita dalam 1445 Hijrah. Berbalik kepada ayat Al-Quran pada tafsir tadi, berkata Abu Sa'ud. Abu Sa'ud pun merupakan penulis tafsir. Syekh Ali As-Sabuni bukan pula cara tulisan beliau memetik ulama-ulama terdahulu yang muktabar, memuatkan dalam tafsir beliau untuk mengukuhkan lagi uraian. Berkata Abu Sa'ud mengarang kitab tafsir juga, dan tafsirnya tafsir Abu Sa'ud lah, tafsir Abu Sa'ud. Wal ma'na annahu yafshuna as-salam fa yusallimuna salaman ba'da salami. Yang dimaksudkan pada ayat salaman ini ialah annahum yafshuna as-salam, mereka ini sering memberikan salam. Fa yusallimuna salaman ba'da salam, dan mereka ini salam mereka ini bersahut-sahutan. Fa yusallimuna salaman ba'da salam, nak kata salam mereka bersahut-sahutan, tak putus-putus memberikan salam. Aw la yasma'u kullu minhum illa salamun akhar bada'an aw bid'an aw raddan. Ataupun maksudnya di sini ialah kita ataupun seseorang itu tidak akan terdengar setiap dari kalangan mereka, iaitu dalam kalangan penghuni syurga, melainkan ucapan sejahtera semata-mata sesama mereka, sama ada di permulaan bicara mereka ataupun di akhir bicara mereka. Di peringkat permulaan tidak auratkan ataupun yang mereka balas, semuanya ucapan yang sejahtera. Ini subhanallah, luar biasa lah yang ada dalam kalangan penghuni syurga yang dipanggil sebagai golongan as-sadiqun. Jadi bertanya kita kisah dari terhenti sikit ya. Saya berkesempatan untuk beberapa ulama. Jadi bicara mereka adalah ilmu. Dan saya tak nak ceritalah ilmu apa sampai ke agak panjang. Bayangkan dalam tempoh lebih kurang setengah jam itu macam-macam saya kan. Macam dalam satu kuliah. Macam saya. Saya pernah juga mendengar bicara sesama ulama ini. Bila naik bas sama-sama, waktu itu pergi ada jauh lah, kita kata melawat sambil belajar, lawatan sambil belajar. Ketika mana di Jordan, bila mereka bicara sama mereka, saya pun duduk berdekatan, saya dengar. Pertama ada berkaitan ilmu juga bincang tentang contohnya ikhtilaf, persisian dalam ulama tentang hukum itu dan ini. Yang kedua, kalau mereka bergurau dengan sandaran ilmu juga, dengan sandaran ilmu dan sumber yang mereka dapat itu pun daripada ilmu juga, seperti hadis Nabi SAW, seperti sahabat yang suka bergurau ada juga. Nu'aiman sebagai contoh. Nu'aiman sahabat Nabi yang suka bergurau, dia kata apa? Akai bajang sih. Dia pandai bergurau. Dengan Nabi pun dia bergurau juga, tapi Nabi faham dengan watak Nu'aiman ini. Ini cara mereka berbicara sama mereka, Masya Allah. Memang ada di kalangan ulama-ulama yang besar. Kalau ulama besar ni, kita tengok Masya Allah, memang mereka ni betul-betul menjaga hubungan mereka dengan Allah dan juga sesama makhluk. Ini yang baik yang boleh kita ambil pelajaran. Cuma tidak semua segitulah. Tidak semua segitu, agak sukar kita nak bertemu dengan orang-orang begini. Termasuklah para alim ulama sendiri pun kadang-kadang tersasul itu perkara biasa yang berlaku. Kemudian tuan yang dirahmati Allah sekalian, sambungan pada ayat 27 firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Wa dan ashab golongan al-yamin kanan. Ma ashabul yamin,
Ma di sini boleh memberi maksud dua benda. Yang pertama, ma itu adalah ma istifhamiyah, iaitu ma kata tanya. Ma kata tanya dengan maksud apakah? Ma yang kedua ialah memberi maksud ma litta'ajjub. Ma yang menggambarkan betapa, ataupun kita katakan takjublah, betapa. Kalau saya katakan ma ajmala hadzal masjid, betapa cantiknya masjid. Cantiknya masjid. Itu ma perkataan. Jadi dalam Al-Quran, penggunaan ma itu kadang-kadang boleh memberikan maksud istifham, kata tanya. Kadang-kadang ma itu memberikan maksud ta'ajjub. Kadang-kadang ma itu memberikan maksud nafi ataupun nafi, iaitu tidak. Ma juga kadang-kadang boleh memberikan maksud kata hubung yang bermaksud yang. Masya Allah, ma itu ada memberikan beberapa maksud. Kalau salah letak dan salah faham kepada perkataan ma, maka menyebabkan boleh membawa kepada salah tafsir dan penyelewengan terhadap makna Al-Quran. So itu penting kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Kalau sekadar kita belajar bahasa Arab semata tetapi tidak bersandar kepada Al-Quran, kadang-kadang boleh juga memberi salah maksud. Dikena Al-Quran, dan Al-Quran itu kita belajar bahasa Arab itu kita belajar sesuai dengan jiwa Al-Quran. Bahasa Arab, kalau kita nak belajar bahasa Arab, biarlah kita belajar bahasa Arab sesuai dengan jiwa Al-Quran. Kenapa begitu? Kerana orientalis barat ada usaha ke arah untuk memisahkan ilmu bahasa Arab sebagai ilmu adat yang terpenting umat Islam daripada pembelajaran dan pengajian syariat Islam itu sendiri. Lalu lahirlah golongan-golongan yang memang pakar dalam bahasa Arab, tetapi menimbulkan kekeliruan terhadap umat Islam yang terkandung di dalam nas-nas Al-Quran dan Hadis. Ada tuan-tuan, kat sini kita tak perasan sebab kita ini berbahasa lain. Tapi kalau kita pergi di negara barat, kita pergi hatta di negara Arab sekalipun, ada golongan yang sekular yang cuba memisahkan bahasa Arab dengan keindahan bahasa Al-Quran dan menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran itu sendiri, serta menyatakan ada beberapa kedudukan serta kalimah di dalam Al-Quran itu tidak tepat. Mereka berani untuk mengkritik Al-Quran kononnya dengan penguasaan dan kepakaran bahasa yang mereka miliki. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Baik, kita bagi laguan kepada Azan, nanti kita sambung sikit lagi kepada ayat juga. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita bicarakan mengenai bahasa Arab yang sangat penting sebagai suatu alat dan medium untuk kita memahami secara benar terhadap nas-nas syarak serta syariat Islam itu sendiri, kerana syariat Islam itu terbina dan berkembangnya ia dengan bahasa ibundanya ialah bahasa Arab. Sebab itu kita perlu ada cita-cita dan berazam untuk mempelajari bahasa Arab, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang ada dalam kalangan orang yang menguasai bahasa Arab, tetapi mereka ini melihat pengajian Islam dan syariah itu suatu perkara yang terpisah dari bahasa Arab. Maka muncullah golongan yang saya katakan tadi, ialah golongan yang melihat Al-Quran sebagai suatu kitab yang sifatnya dari aspek kitab suci agama, tetapi ada kesilapan dari aspek tata bahasa. Ada, mereka cuba untuk mengkritik, sehingga lahirlah suatu gerakan dan ideologi yang dipanggil sebagai apa? Saya lupa kata ini. Dipanggil sebagai Hamidika yang asalnya bermula daripada kitab Bible yang dikritik oleh golongan saintis, tetapi pendekatan itu cuba diolah dan dibawa pula oleh tokoh-tokoh bahasa yang mengatasnamakan Islam, tetapi mereka ini suka mengkritik nas-nas yang datang daripada Al-Quran kan. Sedangkan perkara itu adalah suatu perkara yang bercanggah dengan agama, kerana nas Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang ada wujud dalam kalangan manusia
Sampai hari ini juga ada dalam kalangan, hatta dalam kalangan pelajar-pelajar kita sendiri pun. Saya sebelum ni saya tak tahu penggunaan kamus yang agak popular. Ialah saya sharekan juga lah di sini kerana kena cakap juga. Walaupun mungkinlah ada setengah orang bidang bahasa tak berapa setuju dengan saya, tapi saya kena cakapkan juga sebab saya merujuk kepada penulisan para ulama yang kurang setuju dengan penghasilan kamus yang dipanggil sebagai kamus Al-Munjid. Mungkin ada yang kalangan perempuan yang belajar bahasa Arab pernah mendengar kamus ini. Kamus Al-Munjid ini antara kamus yang terkenal, yang tebal, yang mana kamus ini alhamdulillah banyak juga sumbangan dan faedah yang boleh kita peroleh. Tetapi satu elemen yang begitu sedikit sebanyak boleh mengikis keislaman seseorang itu ialah apabila kamu mungkin ini meletakkan Islam satu aspek yang berbeza, yang terpisah. Sebab itu kamu sendiri ini tidak disyorkan oleh mereka ataupun ulama yang benar-benar mempelajari ilmu bahasa Arab dan juga syariat Islam. Kita tengok sendiri kalau kamu-kamu seperti Lisan Al-Arab yang dikarang oleh Ibnu Manzur, kitab ataupun kamus yang paling berautoriti. Pastinya setiap ulasan kalimah itu diselipkan dengan contoh ayat Al-Quran. Ini bagus sahaja. Yang terkini ialah Mu'jam Al-Wasiyat, diselipkan dengan contoh ayat Quran. Bila nak bahas tentang satu kalimat, diselipkan ayat Quran yang berkaitan. Ini betul, dia tidak disahkan dengan Islam, tidak disahkan dengan kamu. Tapi kamu semunjid, lagi-lagi lah apabila saya membaca dekat bahagian Jadai Al-Munjid Minal A'lam, dekat bahagian tokoh-tokoh, selain kamus, dia juga menghimpunkan nama-nama tokoh yang terkenal untuk dijadikan sebagai suri teladan. Antara tokoh yang dimuatkan di dalam kamus Al-Munjid ini ialah Kamal Atatürk. Kamal Atatürk sebagai bapa permodenan Turki. Dinyatakan dalam kamus ini bahawasanya antara sumbangan yang terbesar yang dilakukan oleh Kamal Atatürk ialah dia berjaya memerdekakan penduduk ataupun rakyat Turki daripada cengkaman bahasa Arab. Lebih kurang begitulah bunyi, kepada bahasa Turki moden. Tuan-tuan boleh fikir tak? Bayangkan kamus bahasa Arab, tiba-tiba kamus bahasa Arab itu sendiri merendah-rendahkan bahasa Arab itu sebagai bahasa persuratan, bahasa komunikasi dalam kalangan rakyat Turki, sehingga mengubah Turki itu daripada penggunaan bahasa asalnya ialah bahasa Arab kepada bahasa Turki moden yang diperkenalkan oleh Kamal Atatürk. Kita mana ni? Tegur dia takkan kamus pakar-pakar bahasa sampai sanggup nak memuatkan sesuatu elemen yang merendah-rendahkan bahasa Arab yang datang daripada sarjana Islam. Ini nampak ada sesuatu doktrin yang cuba memisahkan antara Islam dan juga penguasaan bahasa Arab itu. Agak menjadikan kita lah tuan-tuan yang berasa. Mencokkan saya berbalik kepada tafsir. Okey, kita tengok mula kepada tafsir Al-Quran. Sebab itu kita tengok pada ma itu ada beberapa tafsiran. Dalam konteks ayat ini, ma itu memberikan dua makna. Sama ada ma itu merujuk kepada maksudnya istifhamiyah. Apa? Ma itu maksudnya apa? Ma kan kita biasa sebut ma hadha, apakah ini? Ma hadha kalam, apakah kata-kata ini? Contoh. Ma juga boleh memberikan maksud ta'ajub. Dalam konteks ayat ini, dia memberikan dua makna, sama ada maksudnya siapakah ataupun apakah. Yang kedua, alangkah. Alangkah bahagianya ashabul yamin, golongan kanan itu. Tengok, ashabul yamin maksudnya golongan kanan itu. Jadi kita terjemahkan bagaimana? Dan golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Nak menguraikan siapakah golongan kanan? Kalangan siapa? Bagaimanakah ciri-ciri mereka? Apakah nikmat yang dikurniakan kepada mereka? Ataupun yang kedua, wa ashabul yamin ma yang kedua itu memberikan maksud ta'ajub. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Itu fungsi yang ada pada ma. Kita tengok pada terjemahan yang saya bacakan tadi pun ditulis ini ayat 27, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Jadi dia ada dua. Dan kupasannya masih agak panjang kalau kita teruskan pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada sesi kuliah akan datang. Pada ayat 27 kita baru tengok terjemahan, kita belum lihat lagi pada pentafsiran ya. Tafsir dia panjang sedikit perbahasannya.
Baik, itu saja yang kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh kelemahan diri sendiri kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الخاشعين الخاضعين بشريعتك اللهم فقهنا في الدين وعنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.